Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini, Hafizuddin Zulkifli. Saya selaku wakil rakyat, wakil kepada rakyat, wakil kepada masyarakat yang mana tertanya-tanya berkenaan Yayasan Bushra. Dan bersama kita hari ini, Ustaz Abdul Razak Muhammad, yang mana Ustaz Razak di dalam Yayasan Bushra sebagai pengarah pembangunan dasar. Dan sebelum ni kita dah dapat dengar berkenaan Yayasan Bushra, macam mana asalnya, macam mana hala tuju yang jauh. Dan saya boleh cakap dasar adalah pillars, orang kata polisi utama di dalam yayasan. Nak minta Ustaz Razak cerita sedikit sebanyak berkenaan dasar Yayasan Bushra ni. Terima kasih wakil rakyat. Okay. InsyaAllah kerana sudi memberi peluang untuk saya untuk menerangkan dasar-dasar Yayasan Bushra sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada saya sebagai pengarah pembangunan dasar Yayasan Bushra. Jadi Yayasan Bushra ni sedikit saya ingatkan semula adalah sebuah badan yang non-profit. Dia tidak mencari keuntungan melalui perniagaan atau apa-apalah keuntungan. Sebaliknya apa saja yang kita buat di Yayasan Bushra ni yang melibatkan dasar-dasarnya itu semuanya adalah untuk memangkin kepada ummah ini, untuk pembangunan ummah. Segala dana yang kita perolehi, yang kita usahakan itu adalah untuk maslahat umat ini. Jadi untuk kita memastikan matlamat kita untuk menjadi pemangkin pembangunan ummah ini berjaya, Yayasan Bushra telah menggariskan dua dasar utama dan tiga dasar sokongan. Okay? Mungkin agak berbeza dengan organisasi lain yang mungkin ada satu dasar atau dua dasar. Kita ada dua dasar utama dan tiga dasar sokongan. Supaya dia betul-betul mampu membangunkan ummah ini sesuai dengan keperluannya pada masa terkini. Jadi dua dasar utama itu ialah dasar dakwah dan kebajikan. Dakwah satu, kebajikan dua. Kemudian kita ada dasar pengurusan ekonomi, kita ada dasar pembangunan, pengurusan harta dan juga pelaburan. Atau saya boleh kata kita ada dakwah dan kebajikan, kemudian kita ada pengurusan harta, pembangunan ekonomi dan bantuan pelaburan. So yang tiga itu adalah sokongan kepada dua dasar utama, dakwah dan kebajikan. Itulah dasar-dasar kita, dan kita meletakkan dasar ini sebagai paksi untuk setiap gerak kerja mencapai matlamat sebagai pemangkin pembangunan ummah. Secara ringkas itu dah dia. Okey, saya sangat tertarik yang mana Ustaz cakap orang kata kerangka ataupun jiwa dalam Yayasan Bushra ialah pemangkin pembangunan ummah. Ya. Dan dekat sini saya tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan dengan pemangkin pembangunan ummah untuk Yayasan Bushra itu sendiri? Ya. Itu soalan yang baik tu. Perlu diperjelaskan ya. Pemangkin pembangunan ummah tu adalah moto kita. Kita ingin menjadi faktor yang berupaya membantu ummah ini membangun. Okay? Kita hanya faktor pembantu yang bertujuan untuk menjadikan ummah berupaya untuk membangunkan dirinya. Itu Yayasan Bushra. Okay? Jadi apa saja yang kita rancang, gerak kerja kita adalah untuk menjadi faktor pemangkin kepada ummah ini. Bukan kepada yayasan itu sendiri. Kita bukan nak memangkin yayasan itu nampak menjadi sesuatu yang hebat, organisasi hebat dari segi hartanya, dari segi dananya dan sebagainya. Tapi kita mahu apa saja yang kita buat yang akan dapat manfaat yang besar adalah ummah, agar mereka dapat membangun. Kerana ummah ni sekarang ni menghadapi berbagai masalah dalam berbagai sektor kehidupan mereka. Yang paling utama sekali ialah masalah berkaitan dengan agama itu sendiri. Pemahaman, penghayatan agama, ilmu agama itu perlu dibangunkan di dalam ummah ini. Dan itu dakwah menjadi dasar yang paling utama. Jadi Yayasan Bushra akan mengambil tindakan-tindakan, merancang gerak kerja untuk mendidik ummah ini dengan ilmu-ilmu agama ini. Kerana ini adalah faktor utama membangunkan roh ummah. Oleh kerana kita ni ada dua unsur jasadiah dan ruhiyah. Jadi
Jika kita fokus pada jasadiah dan mengabaikan roh dakwah agama itu, maka kerosakannya, fasadnya akan semakin besar. Maka kita akan berikan keutamaan kepada dakwah, membangun ummah di sudut agama ini. Sebagaimana kita nanti saya akan terbuka aktiviti-aktiviti dakwah. Okay? Tapi untuk jawab soalan tadi, kenapa kita jadi pemangkin? Dan antara sektor yang perlu dibangunkan ummah ni selain daripada dakwah ialah kebajikan mereka. Maksud kami keperluan mereka. Okay? Kebajikan itu tidak semata-mata seperti yang kita selalu faham. Kebajikan ini untuk tolong orang miskin semata-mata, tidak. Sebenarnya kebajikan itu adalah menjadikan keperluan yang terbaik untuk ummah ini. Merangkumi keperluan golongan yang kurang berkemampuan, keperluan mereka yang perlu ditambahkan keperluan mereka yang sedia ada. Lepas tu kita ada dasar yang 3 sebagai dasar sokongan tadi. Okay? Kebajikan itu kita jaga di segi ekonomi mereka, pengurusan harta mereka, dan juga di segi pelaburan yang perlu kita bantu mereka untuk mengembangkan perniagaan atau industri sedia ada bagi ummah ini, supaya industri atau perniagaan lakukan benar-benar memberi bantuan untuk ummah secara menyeluruh. Okay? Jadi kita ada dakwah dan kebajikan. Jika kita fokus pada dakwah saja dan mengabaikan faktor kebajikan, jadi dakwah kita tidak akan berkesan, sebab orang sedang memikirkan tentang bagaimana mengisi perut mereka, bagaimana untuk mencari sumber pendapatan untuk keperluan hidup mereka. Kita kena fokus hanya di sudut kebajikan, bantu mereka makan minum mereka dan mengabaikan roh mereka, maka bantuan kita tidak akan berkembang menjadi bunga yang akan bermanfaat untuk ummah ini. Mereka hanya akan memikirkan tentang perut mereka sahaja. Jadi itu dakwah dan kebajikan dia 2 dasar utama teras. Tetapi kedua-dua dasar ini disokong oleh 3 keperluan sektor kehidupan ummah ini. Perniagaan, pengurusan harta, dan juga pelaburan. Itu dalam bentuk industri yang lebih besar, insya-Allah. Mungkin dapat saya jawab. Saya sangat tertarik yang mana Ustaz highlight pembangkit pembangunan rumah, bahasa lain catalyst, orang kata as a pushing factor untuk ummah tu membangun. Bukan yayasan bangun, ummah yang bangun. Itu sangat menarik yang mana Ustaz top up lagi Al-Quran, orang kata key ataupun kunci untuk ummah ni bangun. Sebab saya ingat macam mana kalau kita tengok kisah para sahabat waktu zaman jahiliah sekalipun, dia satu bangsa yang bangga bunuh anak. Tapi sampai Al-Quran, bangga yang satu-satu bangsa yang berkembang luas sehingga 2/3 dunia. Betul tak Ustaz? Benar. So dekat situ kalau kita tengok yang mana kaji sejarah pun, perkembangan Islam ni sangat cepat berbanding dengan zaman Rom, zaman Parsi sana. Dan bila tengok ada 2 dasar utama, dakwah dan kebajikan yang Ustaz cakap tadi, dakwah tanpa kebajikan ataupun kebajikan tanpa dakwah tak sempurna. Masing-masing melengkapi sesama sendiri. Dan saya agak confused sikit sebenarnya. Bila Ustaz cerita tadi 2 dasar utama dakwah kebajikan, dan Yayasan Bushra ialah yayasan yang tidak berteraskan keuntungan, non-profitable organisation. Ya, betul. Tapi bila saya tengok dasar sokongan, ada pembangunan ekonomi, ada pelaburan, ada pengurusan harta. Macam mana 3 sektor kita nampak ekonomi ni dan yayasan non-profit organisation? Itu soalan yang menarik, ya. Dan memang menjadi kekeliruan sebab dia berbeza dengan apa yang ada di luar sana. Biasanya kita cuba menjadi badan untuk mencari dana, ya. Melalui perniagaan lah. Selalu kita nampak perniagaan lah, bisnes, perniagaan atau pengusaha harta ataupun pelaburan. Di sini bukan makna kita yang meniaga. Okay? Bukan Yayasan Bushra bila kata dasar pengurusan perniagaan bukan makna yayasan berniaga. Dapat dana daripada umat kemudian diniagakan, ambil untung di situ. Bukan itu maksudnya. Betul juga kepada pembangunan ekonomi dan juga pelaburan. Bukan kita yang menyertai sektor ekonomi ataupun pelaburan. Kita tidak menyertai. Kita membangunkan ummah dalam sektor tersebut. Umpamanya sektor pengurusan ekonomi. Ya. Kita lihat di antara kelemahan ummah ini hari ini sehingga dia tak boleh bangun ialah di sudut ekonomi. Kita ambil sudut perniagaan. Jadi bila kata pengurusan ekonomi, kita menjurus kepada apa yang berkaitan dengan umat ini dari kalangan mereka yang sudah terlibat dalam perniagaan kecil atau sederhana. Okay? Industri kecil atau sederhana. Jadi kita mengurus mereka, membantu mereka, mengurus perniagaan mereka yang sedia mereka ceburi. Itu maksud pengurusan. Bukan kita berniaga, bukan kita jual nasi lemak, nasi goreng, buka kedai, tidak. Kita ada umat Islam hari ini yang berniaga di tepi-tepi jalan,
gerai-gerai tepi jalan. Okay? Kita bantu mereka agar dapat setidak-tidaknya kekal berniaga, agar mereka ada sumber pendapatan, dan keduanya kita kembangkan lagi peluang perniagaan mereka itu. Dengan kita membantu. Hasrat kita, wawasan kita cukup besar. Tapi tidak semua yang kita mampu buat sekarang. Jadi kita membantu, umpamanya sekarang ini, ada yang kita bantu dengan subsidi barang jualan mereka. Jika jual nasi lemak RM2.5, orang datang, mungkin ramai yang tak mampu beli, kita subsidi 50 sen setiap satu bungkus. Jadi dia boleh jual dengan RM2, harganya lebih murah. Di saat barang semua tengah naik ni, tiba-tiba nasi lemak dia murah, pasti akan menarik lebih ramai pelanggan. Dan ini menjamin perniagaan dia dan keuntungan bagi dia. Jadi kita tak berniaga. Yang berniaga adalah ummah ini. Individu dalam ummah. Mereka yang sedia ada perniagaan. Kita bantu mereka. Itu juga dalam pembangunan ekonomi contohnya. Mereka yang sedia ada dalam industri peternakan, pertanian. Bukan kita yang nak menternak. Bukan yayasan nak buat ladang ternakan Yayasan Bushrah. Okay? Atau ladang kolam ikan Yayasan Bushrah. Tidak. Kita bantu mereka yang sedia ada dalam industri ini. Di kalangan umat Islam, kita bantu, mungkin mereka nak kembangkan lagi. Ada satu sangkar ayam. Ada keperluan, ada demand untuk lebih bekalan ayam. Jadi kita bagi bantuan lagi untuk satu. Bantuan dalam bentuk, bantuan bukan pinjaman. Bentuk bantuan, bukan pinjaman. Kalau pinjaman kita masih lagi menjerut mereka. Mereka harus memikir bagaimana membayar. Bantuan, kita bantu dengan lapang dada, mereka meneruskan perniagaan mereka. Dapat mereka berjaya dan mendapat pulangan, mereka pulangkan balik bantuan yang kami modalkan itu. Dan pulangan itu bukan untuk yayasan. Kita guna semula dana tersebut yang dimodalkan itu dipulangkan pada kita bantu yang lain pula. Bukan kita yang terlibat dalam industri. Itu juga dalam pengurusan harta. Bukan kita membuat property company. Tidak, kita membangunkan harta umat. Jika diwakafkan pada kita tanah, kita bangunkan. Kalau tanah itu boleh dibangunkan untuk perumahan, kita buat perumahan. Dan kita cari dana melalui sumbangan Islam, bangunkan tanah tersebut dan kita jual kepada umat ini dengan harga yang di bawah harga pasaran dan tidak melibatkan hutang dengan bank. Itu wawasan kita. Begitulah semuanya ketiga-tiga ni. Pelaburan, pengurusan harta, pembangunan ekonomi, semuanya itu bukan kita yang buat. Tapi kita bantu ummah yang sudah ada dalam bidang tersebut. Mungkin dah dapat dijelaskan. Okey, secara umumnya saya dapat. Cuma saya ada persoalan. Bila dekat sini, kalau tengok Yayasan Bushrah sebagai pihak yang membantu di luar sana, kalau tengok membantu je satu-satu hala, apa pula keuntungan pada Yayasan Bushrah? Sebab kalau kita tengok konsep pelaburan, kita labur dan dapat semula. Itu konsep yang berada di dunia luar sana lah. Bantu dapat pelaburan keuntungan balik. Kita ada sektor seperti yang dalam industri pengurusan ekonomi, bersama peniaga kecil kita tidak mengharapkan pulangan balik lah. Kita hanya minta kerjasama, ada nilai dakwah antara kita dengan peniaga itu. Okay? Kita didik mereka berniaga dengan amanah. Dan mereka menjadi ejen Yayasan Bushrah untuk menyebarkan dasar dakwah kita ni, mengembangkan dasar dakwah. Kita bagi mereka buku-buku kecil untuk diedarkan sesama pelanggan. Okay? Sama pelanggan mereka, dan mereka mengikuti kelas kita, kelas-kelas agama sebagainya. Okay? Kita bantu mereka, balas timpalannya mereka menerima dakwah ini dan menyebarkan, membantu Yayasan Bushrah menyebarkan dakwah, menjalankan dasar utama dia. Kalau dalam pengurusan pembangunan ekonomi, kita tak minta pun syarat untuk memberi keuntungan kepada kita berapa persen, tapi kita mungkin ambil dia panggil kos pengurusan sajalah. Ini sebab dananya besar dan kita yayasan juga perlukan pada dia panggil kos pengurusan. Jadi kalau contoh bagi gambaran, kita mengambil 1%, 2% daripada hasil industri tersebut yang setelah kita bantu, jika ada, bukan wajib untuk mereka bayar kepada kita. Dan jika mereka berjaya, mereka ada keuntungan, mereka akan bayar zakat, mereka ingat bagi infak. Yayasan Bushrah adalah tempat yang mereka nampak dah. Yayasan telah membantu mereka, dan jika mereka membayar zakat, berinfak di yayasan, yayasan boleh bantu lebih ramai lagi. Dan itu adalah satu perkara secara automatik akan berlaku. Kita tidak tetapkan mesti keuntungan sebegini. Sebab itu akan jadi beban. Kerana ummah ni masih lagi belum bangun. Baru sedang dibangunkan. Ya? Itu peringkat kami lah, itu yang maksud saya. Kita tidak mengharapkan pulangan. Tapi kita yakin dengan kita membantu mereka, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Itu janji Allah kan. Seperti disebut Nabi, siapa yang memudahkan urusan
seorang saudaranya, Allah akan permudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Yayasan mengharapkan Allah yang mempermudahkan segala usaha yang dilakukan oleh yayasan, dan Allah yang menyampaikan kita pada wawasan dan matlamat kita. Dengan cara kita bantu mereka. Kalau kita mengharapkan mereka pulang kepada kita, keuntungan kita macam bank jugalah. Kita macam agensi-agensi lain, kan? Bagi bantuan dalam bentuk pinjaman, mikro dan sebagainya, tapi pinjaman. Mereka perlu pulang balik. Jika berlaku apa-apa yang di luar daripada kawalan mereka, mereka akan terbeban hutang. Tapi yayasan tidak akan menganggap begitu. Kita tidak akan. Kita ada rasa kebajikan. Jika setelah kita bantu berlaku apa yang di luar daripada jangkaan, kita akan fikirkan itu sebagai satu kebajikan yang telah kita bantu dia, dan mungkin kita akan perlu bantu lagi. Kerana itu, yayasan hanya memikirkan bagaimana untuk mengumpulkan dana umat Islam yang banyak itu yang di luar sana. Yayasan menjadi satu wadah untuk mengumpulkan dana. Dari bentuk infaknya, zakatnya, sedekahnya. Dana umat Islam yang banyak sebenarnya. Dana ini sepatutnya digunakan untuk membantu membangunkan ummah. Mungkin orang Islam banyak duit tapi dia tak tahu ke mana, bagaimana nak. Mungkin ada hilang kepercayaan dengan sebab nilai-nilai titik dua itu. Jadi Yayasan mesti membuktikan cara atau gerak kerja Sembus Syurah ini bukan untuk dia tapi untuk ummah. Dan tidak mengharapkan balasan daripada ummah, tapi balasan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah sebaik-baik balasan. Alhamdulillah. Boleh tak kalau saya nak clarify, nak tanya Ustaz, betul tak cara faham saya? Dekat sini pelaburan yang Ustaz cerita tadi, Yayasan Busra bagi dengan matlamat untuk membangun ummah, dan kalau sebagai contoh peniaga tu ataupun industri tu berjaya, dia nak infak kepada Yayasan Busra, infak itu pilihan dia. Kalau dia nak infak dekat tempat lain, itu pilihan dia. Yang penting matlamat asal nak membangun rumah. Dan dia Ustaz dah sedikit sebanyak menjawab persoalan saya yang kedua sebenarnya. Di mana dasar dakwah dan kebajikan yang Ustaz cakap tadi, 3 dasar sokongan tadi, yang kita nampak ekonomi adalah dasar sokongan, dakwah akan masuk di situ. Okey, saya nampak tadi Ustaz cerita bila kita bantu peniaga ni ataupun bantu industri, kita akan terapkan juga nilai dakwah dekat situ, mungkin dengan kelas agama, buku poket dan sebagainya. Dan lagi satu persoalan, kalau dakwah mungkin straightforward kita boleh nampak. Macam mana pula dasar kebajikan dalam ekonomi di situ? Dia tak lagi. 2 dakwah dasar ni kena ada. Dakwah dan kebajikan dan semua dasar sokongan. Sangat mudahlah untuk kita faham. Mungkin saya boleh beritahu beginilah. Bila kita dapat menyelamatkan ummah ini daripada jeratan hutang, itu satu dakwah daripada kami. Menyelamatkan ummah. Dakwah ni bukan semata ajak mereka solat 5 waktu sehari semalam, nak baca Quran, tapi membantu mereka keluar daripada industri hutang, perbankan, ribawi dan sebagainya. Itu satu dakwah secara praktikal. Lisanun hal yang kami buat. Dan itu adalah asbab besar yang menyebabkan ummah ni semakin lemah dan semakin tidak berupaya untuk menjalankan kerja-kerja agama, dan mereka terpengaruh dengan benda-benda haram, hutang, alung, bank, riba dan sebagainya. Perniagaan mereka tidak diberkati Allah Ta'ala. Mereka dapat bantuan dalam bentuk hutang pula dalam bentuk riba. Tak berkat perniagaan tersebut. Apa pun mereka buat tak akan mendapat keberkatan, sebab Allah tidak memberkati riba. Jadi kita menyelamatkan mereka daripada jatuh ke dalam kerugian itu. Kita bantu mereka bukan dalam bentuk pinjaman, tidak membebankan mereka dengan dosa. Kita elakkan mereka sebab itu. Itu satu dakwah. Apabila mereka rasa nikmat keberkahan rezeki mereka, kita yakin Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada mereka untuk berkongsi rezeki yang Allah beri pada mereka. Untuk yayasan, sama ada yayasan, saya mengharapkan mereka lebih nampak kita yang menjadi faktor bagi mereka, sebab kita perlukan dana untuk yang lain lagi, dan banyak lagi, atau mereka memilih untuk membantu menjadi kepada umat secara langsung. Itu terserah pada mereka. Faham tak? Itu satu dakwah. Dan mereka yang bersama kita ni pasti kita akan juga libatkan mereka dengan program-program ilmiah lah. Kita akan libatkan bila kita ada kemampuan, kita ada sebagainya. Sebab tu kita dari yayasan, dari segi dakwah kita mencetak buku yang banyak, buku-buku kecil. Jadi kita memperkenalkan yayasan bukan pada bangunan yayasan itu, tapi pada dakwah yang ada yayasan, melalui buku, melalui kuliah-kuliah yang kita akan sentiasa gerakkan kepada semua sektor-sektor sokongan ini.
Bila kita melibatkan dengan pelaburan, kalau ada pengurusan harta rumah, mereka yang mendapat bantuan rumah yang murah itu, kita pilih dan kita bagi tahu mereka harus menghadiri kelas dan sebagainya lah. Itu perancangan kita. Dan kita yakin bila kita memudahkan umat ini dan menyelamatkan mereka daripada perangkap urusan yang haram ini, Allah akan mempermudahkan kita dan juga mereka untuk semakin hampir kepada agama ini. Maka bila kita berjaya membangunkan agama dalam umat ini, insya-Allah yang lainnya akan turut dapat dibangunkan dengan pertolongan daripada Allah SWT. Alhamdulillah. Okey. Itu dari segi umum sudah dapat gambaran. Walaupun dari segi kebajikan saya masih sama-sama. Mungkin nanti bila ustaz cerita satu persatu dasar dengan lebih detail termasuk dengan aktiviti, mungkin pihak saya daripada masyarakat akan lebih nampak. So kita pergi kepada dasar pertama dulu ustaz. Dasar dakwah. Kalau ustaz cerita dengan lebih detail berkenaan dasar dakwah ni, dan tambah sikit ustaz include apa aktiviti-aktiviti dakwah yang dijalankan oleh Yayasan Bushra. Sebelum itu menyedari Yayasan Bushra ini satu yayasan yang baru saja dilahirkan. Usianya seusia kanak-kanak 3 tahun. Jadi wawasan kita besar, matlamat yang kita capai besar. Tapi usaha kita belum lagi dalam bentuk yang lebih luas. Yang meluaslah tidak gitu lagi. Jadi apa yang kita buat sekarang ini, segi dakwah contohnya, kita fokus kepada kemampuan kita yang tercapai sahaja. Contohnya, realiti yang berlaku sekarang ini, kita fokus dakwah kita kepada para asnaf yang di bawah kelolaan kita, yang kita jaga mereka, berdekatan dengan Jabat Yayasan Bushra. Kita ada hampir 30 keluarga asnaf yang kita jaga kebajikan mereka. Saya sebut itu contoh kebajikan, tapi mereka dikehendaki menghadiri kelas-kelas pengajian agama. Jadi kita buat kelas mingguan. Mereka yang menunjukkan komitmen mereka yang bagus dalam menghadiri kelas mingguan akan jadi keutamaan untuk kita bantu kebajikan mereka. Tapi yang kita buat sekarang ni, selain daripada kelas agama mingguan itu, kita bagi mereka makan. Setiap yang hadir dapat makanan setiap hari yang hadir, dan ada bantuan bekalan makanan bulanan, bahan-bahan kering, beras, minyak, gula dan sebagainya. Dan juga kita merancang banyak lagi lah, mungkin mereka perlukan bantuan untuk pendidikan anak-anak, bantuan untuk kesihatan dan sebagainya. Kita merancang, cuba berkolaborasi dengan seperti klinik ataupun dengan kedai cermin mata dan sebagainya. Kita cuba merancang perkara itu untuk melakukan, walaupun kita belum boleh melakukan semuanya lagi, tapi itu dakwah kita kat situ. Dan kita sentiasa memberikan mereka buku-buku yang perlu mereka baca secara percuma. Mereka nak beli mungkin tidak, kita bagi. Dan biasanya buku-buku yang kita bagi itu kita akan jadikan bahan dalam kuliah-kuliah agar mereka dapat manfaatkan. Kalau diberi saja pun nanti mereka simpan di rumah. Jadi kita akan jadi bahan kuliah sebagainya. Dan alhamdulillah kita lihat setelah kita berada di sini, kehadiran golongan asnaf amat memberangsangkan, makin ramai, dan alhamdulillah mereka juga ada kesedaran, dan mereka tidak begitu selesa duduk dalam istilah asnaf ini. Harus menerima saja. Nampaknya mereka sudah mula memberi tanpa kita suruh, tapi ilmu yang sampai kepada mereka menyebabkan mereka merasa walaupun sikit mereka sendiri ada keperluan, tapi mereka mampu memasukkan sedikit rezeki mereka ke dalam tabung yang bukan untuk mereka yang disediakan di situ, tapi mereka bukan tabung untuk mereka masukkan, tapi mereka masukkan untuk itu. Itu antara kesan awal kita lihat, kehadiran mereka, komitmen mereka dengan kelas, dan mereka sudah merasa tidak rasa selesa duduk dengan gelaran asnaf ini. Mereka mau keluar dari gelaran tersebut. Alhamdulillah, itu satu. Itu tentang dakwah. Selain itu, kita melihatkan bahawa dakwah ni ada satu gerak kerja yang perlu kepada pendakwah, da'i itu sendiri. Yayasan Bushra telah mengambil satu langkah yang mungkin berlainan, berbeza dengan yang lain. Kita bukan saja meletakkan dakwah itu sebagai satu dasar, tapi kita berusaha membina para da'i agar dakwah ini berterusan. Apa yang kita lakukan, mungkin Cik Hafiz, kita ada program, dia panggil program Bahasa Arab Yayasan Bushra, di mana kita melihat anak-anak hufaz di luar sana, kita bagi peluang untuk mereka datang belajar di sini, memperkasakan hafazan dan pemahaman Quran, dan menyediakan mereka dengan keperluan-keperluan persediaan ilmu-ilmu bahasa Arab dan sebagainya, untuk mereka dapat
belajar di peringkat yang lebih tinggi dan kembali menjadi dai yang akan membangunkan dasar dakwah ini. Kerana itu salah satu daripada keperluan pada ummah yang mengisi rohani mereka. Jadi program yang kita ada sekarang ini ada program secara percuma. Itu dah masuk kebajikan. Kalau Hafiz tanya apa kebajikan dia, itulah kita bantu para hufaz menampung kos pengajian mereka. Selain kita bagi ilmu pada mereka, mereka belajar dengan percuma. Tempat tinggal, tempat belajar, buku dan keperluan hadiah mereka disediakan oleh Sang Busyra. Jadi mereka tidak membebankan ibu bapa. Jadi kita bantu mereka, insya-Allah. Itu dakwah kita. Dakwah kita lebih kepada mengembalikan umat Islam ini kepada Islamnya yang sebenar. Kadang-kadang kita lihat daifnya umat ini bukan semua kerana ada duit, tak ada duit, tapi kerana tidak memahami agama ini. Tidak memahami erti sabar, redha dengan takdir Allah Ta'ala. Tapi bila kita beri kefahaman yang betul, jika mereka diuji Allah dengan kemiskinan tidak menjadikan mereka jauh daripada Allah Ta'ala. Jika mereka diuji dengan kekayaan tidak akan menjauhkan mereka daripada Allah Ta'ala. Itu dakwah kita secara ringkas lah. Tapi kita banyak aktiviti dakwah. Alhamdulillah ada saudara-saudara baru yang berminat untuk belajar dengan kita, mengetahui tentang agama ini. Kita berikan mereka khidmat ilmu secara percuma. Dan kita mahu pun membantu mereka, kalau boleh kita bantu mereka. Kita nak bantu saudara-saudara baru ini untuk menjinakkan hati mereka agar mereka dapat bersama agama ini sehingga mati. InsyaAllah lah itu dakwah sama mu'alaf dan sebagainya. Alhamdulillah. Kira kalau saya nak tanya lebih berkenaan dakwah ni panjang. Tak orang kata tak jenuh orang nak mendengar. Okay. So kita pergi kepada next dasar kedua ialah kebajikan. Apa sudut-sudut kebajikan yang Yayasan Busyra fokus? Saya dah cerita sebenarnya. Sebab dasar dakwah dan kebajikan ni kembar. Kami tak pisahkan dia. Dia umpama bagi burung tu dia kepak kiri dan kanan. Sebab kita kata dakwah lagi tadi. Kalau dakwah saja pincang, cacat burung tak boleh terbang. Kalau kebajikan saja pun pincang, cacat tak boleh terbang. Jadi setiap yang saya sebut tadi, aktiviti dakwah kita kepada asnaf sebagainya itu diiringi dengan kebajikan. Dakwah kepada saudara kita, saudara baru, diiringi dengan kebajikan. Semuanya kita bantu. Itu dia golongan asnaf. Dan apa saja aktiviti ekonomi yang kita tadi, tujuannya kebajikan, bukan perniagaan. Kita bantu mereka meniaga, itu kebajikan kita yang kita lakukan kepada mereka. Bantu menguruskan harta ummah ini untuk manfaat ummah, itu juga kebajikan. Di sebalik dakwah yang ada itu juga ada kebajikan kat situ. Apa saja kita buat sebenarnya ada dakwah dan kebajikan. Bukan semata kebajikan ni kita hulur RM10. Kita bantu orang di jabatan kebajikan, tidak. Tapi menjadikan keperluan ummah ini, itulah kebajikan yang menjurus mereka untuk membangun. Membangun bersama roh agama itu. Itu kebajikan kita. Memang kita ada bantu, alhamdulillah, dengan dana yang ada sikit ni sekarang ni kita bantu. Ada sahabat kita yang diuji Allah Ta'ala dengan sakit, kita bantu bagi bantuan bulanan, tak besar tapi sekadar kita mampu. Ada keluarga yang susah, kita bantu mereka walaupun mereka bukan daripada golongan asnaf kita, tapi kita ketahui mereka perlukan dan benar mereka itu, kita bantu sedaya kita ada. Tapi seperti mana saya sebut tadi, kita ni masih baru lagi, dana yang kita perolehi pun belum banyak dan besar, jadi kita buat sekadar yang kita mampulah. Ada kita bantu kebajikan dari segi kesihatan, dari segi keuangan bulanan. Saya sebut tadi kita ada bakul makanan bulanan yang kita sediakan untuk asnaf dan juga untuk siapa yang memerlukan. Macam kaki tangan di Yayasan Busyra juga kita bagi mereka peluang ni untuk mencari siapa-siapa di kalangan yang mereka kenal daripada orang yang memerlukan untuk menyampaikan bakul makanan ini. Jadi kita kaki tangan diajar untuk prihatin dengan orang sekeliling mereka. Jadi keluarga mereka sendiri ataupun jiran-jiran mereka, bila mereka dapat mengesan kewujudan mereka ni, kita bagi bantuan. Itulah kebajikan. Dia tak perlu nampak sebagai memberi kepada orang miskin. Kita melihat bahawa kebajikan itu memenuhi keperluan ummah ini untuk bangun. Itu dia. Yang penting itu dia. Sebab kemiskinan ini dia tidak akan ada di atas muka bumi ini. Allah menjadikan kita begitu. Allah menjadikan ada golongan yang Allah lebihkan rezekinya, Allah jadikan ada golongan yang Allah sempitkan rezekinya. Supaya Allah lebihkan rezeki ini membantu yang sempit. Kalau semua diluaskan rezeki, la baghaw fil ardi, mereka akan melampaui batas di atas muka bumi ini. Itu kita kena ingat.
Jadi kita tak boleh basmi kemiskinan nak balik pada zero, tak ada. Tapi kita akan membangun umat ini supaya tidak jadi miskin yang hina, miskin yang meminta-minta. Ya, kita nak bangun mereka jadi ummah yang ada keperluan mereka. Mereka tidak jadi umat yang hina dengan sebab meminta-minta. Itu saja yang kita nak buat. Sehingga kalau title miskin tu ada pada mereka, mereka tidak meminta. Mereka tahu keperluan mereka, mereka ada sifat redha dan qanaah contohnya. Itu pentingnya roh dakwah itu. Wallahu a'lam. Seronok dengar. Rasa macam tak nak ustaz stop. Kena berhenti. Kena berhenti. Dan ini soalan terakhir sebenarnya. Bila kita tengok dakwah di dalam dasar-dasar sokongan tu, saya nampak jelas alhamdulillah. Tapi kebajikan di dalam dasar-dasar sokongan, boleh tak kalau saya nak cakap macam ni? Sebagai contoh, Yayasan Bushra support satu perniagaan dia dalam sudut pelaburan. Dan dalam dekat situ bila kita tengok kita dah bangunkan satu perniagaan, satu industri, sebagai contoh ladang ayam ke, tu bila dia bertambah besar, pekerja di dalam pun bertambah besar. So kebajikan pekerja itu juga yang mana tak dapat ditanggung oleh majikan dia, Yayasan Bushra pun akan turut bantu dari sudut kebajikan. Betul ataupun tidak? Sudut faham saja. Sudah pasti ke situlah kita. Bila kemampuan itu sudah ada pada kita. Wawasan kita begitu, menyeluruh. Kita nak bentuk holistik. Kita bukan membangunkan satu sudut daripada sektor yang saya sebut tadi, sokongan tadi. Kita boleh nak menyeluruh. Sesempurna dan semenyeluruhnya, dia panggil kamilnya agama ini. Yang meliputi semua urusan kehidupan kita. Individu, keluarga, majikan dan pekerja, masyarakat. Memang begitu hasrat kita. Wawasan kita ada itu. Sebab tu kita sebut ummah. Ummah ni bukan individu. Ummah ni kelompok yang besar. Jadi kalau kita bantu seseorang itu, tidak-tidaknya dia ada perniagaan dan kekal dalam perniagaan itu, pasti dia dapat membantu. Dia perlukan pekerja itu dapat bantuan. Kalau sebab perniagaan yang kita bantu, dia akan jadi satu rantaian kerja kebajikan secara tidak langsung. Bermula dengan usaha Yayasan Bushra, membantu mereka dalam perniagaan, dalam pengurusan harta dan sebagainya. Dia tak boleh dinafikan. Itulah sebenarnya impian kita, wawasan kita. Sebab kita meletakkan ummah. Jadi kita harapkan Allah memudahkan segala keperluan dan urusan Yayasan Bushra, dan kita minta Allah SWT buka hati para muslimin dan muslimat, munfiqin dan munfiqat di luar sana. Ramai orang Islam banyak harta. Harta itu bukan pada banyak sebenarnya, pada keikhlasan, kepada keberkahan. Keikhlasan kita dan keberkahan harta tersebut. Umat Islam yang ramai ini, jika mereka Allah minta sebagainya, sikit daripada rezeki Allah bagi pada mereka, disalurkan dengan cara yang teratur, bersistem, pasti manfaatnya besar. Kerana bukan harta itu semata-mata manfaat, tapi pertolongan daripada Allah akan bersama dengan segala keikhlasan dan keberkahan usaha kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Seronok. Tadi asal saya ingat saya nak tutup dengan doa. Ustaz sendiri dah doa. InsyaAllah saya support. Saya sendiri sebagai rakyat di luar sana, bila dengar cerita Yayasan Bushra, saya sendiri rasa nak turut terlibat sekali. Dan dekat sini saya bolehlah memanfaatkan waktu yang kita ada ni untuk siapa-siapa di luar sana yang mana nak support kerja-kerja dakwah dan juga kebajikan Yayasan Bushra dari segi tenaga ataupun masa, boleh manfaatkan. Kalau mungkin tak dapat manfaatkan masa dan tenaga, yang mana ada wang ringgit, agak harta yang berlebihan untuk dimanfaat untuk kerja dakwah. Betul tak? Even kita nampak dasar ekonomi sekalipun, ini adalah untuk dakwah. Yeah. So insya-Allah yang di luar sana boleh tengok dalam Yayasan Bushra punya website, social media, Facebook semua, untuk tengok perkembangan kerja-kerja dakwah Yayasan Bushra. Jazakumullah khair. Ustaz, rasa nanti mungkin kita akan ada sesi lain sebab seronok ni dengar. InsyaAllah. InsyaAllah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.